tanah rumah. Macam tu juga. Kan? Isu tanah rumah. Seperti mana apa ni? Saifuddin Nasution sebut. Kan? Akta kita nak bentangkan dan tanah rumah ni dah tahun lebih dah kita dah bincang. Kan? Bukan untuk kes Najib. Bukan untuk kes Najib. Akta ni ramai lagi kategori yang telah difikirkan oleh pengarah penjara. Pengarah penjara juga dalam perbincangan dan jawatankuasa yang dibentuk sebelum nak bentang akta itu, mereka bincang pihak polis, pengarah penjara dan sebagainya. Sama-sama bincang. Kan? Sebab dalam penjara ni ada orang yang kita rasa atas ihsan, mereka ni tidak sesuai berada dalam penjara. Contohnya anak-anak kecil, OKU, perempuan-perempuan mengandung, yang kesalahan mereka tak besar lah. Kalau kesalahan mereka besar, mereka tak mungkin dapat keistimewaan itu. Kalau kesalahan-kesalahan yang mereka tak besar mana, tapi dia dipenjarakan dalam keadaan dia mengandung, contoh, takkanlah dia mengandung dalam penjara. Jadi itu kategori di antara yang difikirkan oleh jawatan penjara untuk menempatkan mereka dalam tahanan rumah. Di samping untuk mengurangkan kesesakan dalam penjara. Sama juga orang OKU, orang cacat-cacat. Orang cacat ni pun ada masuk penjara. Kalau kita tengok, kaki kudung, tapi kes dia apa? Kes rogol anak. Kaki kudung, tangan kudung. Kes apa? Kes rogol anak. Kan? Macam mana dia merogol? Wallahualam. Kaki kudung. Tapi boleh. Dia jahat. Dia tak kira kaki ada kaki. Orang jahat ni. Dia jahat atas perangai. Kau cacat tak cacat, kalau kau jahat juga. Sama dia lebay. Tebal serban, jubah ke, tak cacat, tapi kalau jahat juga. Berapa ramai guru-guru tahfiz masuk penjara kerana kes-kes mencabul anak murid dia. Kan? Sebab tu kata perangai ni bukan kira tu. Bukan kira darjat kau, perangai kau. Ada guru tahfiz, serban, mengajar masjid, mengajar. Online mengajar, belajar madrasah, mengajar kuliah. Macam-macam. Tapi ditangkap masuk penjara ke apa? Liwat anak murid. Kan? Satu juga orang OKU. Masuk penjara sebab apa? Walaupun dia OKU, kaki tak ada. Tapi kes rogol. Anak dia, cucu dia. Jadi orang macam ni, kena pula dia tu kesalahan pertama. Bukan program bersiri lah. Kesalahan pertama. Melakukan kesalahan. Dalam keadaan dia tak OKU. Dia dipenjarakan. Dan orang yang macam ni kemungkinan dalam kategori yang dipindahkan ke tahanan rumah. Dia tak campur dengan orang lain. Kan? Kejap lagi kan, dia tu dah tak ada kaki. Nak lari payah kan? Masuk penjara pula, betul liwat lah kat penjara. Dekat bandar-bandar dalam tu. Kan? Kesian juga dia saudara. Pasal dia tak sempurna. Kat penjara dia pun ada kak. Kat penjara, maklum lah kan? Orang masuk penjara ni. Dah kena penjara 20 tahun, 30 tahun kan. Lama tak jumpa perempuan, lama tak jumpa bini ni kadang-kadang. Kan? Nampak tiang pun dia ngelio kan. Tiang apatah lagi orang. Jadi nak jaga juga. Bermadani ni Anwar Ibrahim dia kaji sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap itu. Orang bukan saja di luar, orang dalam penjara tu. Cuba tanya orang penjara sekarang ni. Dah kedudukan dalam penjara. Dah dikemaskinikan. Staff quarters penjara juga di upgrade balik. Bagi elok, bagi cantik, persiapan dalam penjara, kedudukan buah Kajian Madani ni. Maknanya engkau buat salah. Sebab kita manusia ada masanya kita lakukan kesalahan. Kecuali kau yang jenis perogol bersiri, tak boleh maaf lah. Memang kau ni balik muka kau kerogol kan. Itu memang jenis. Tak perlu diberi layanan istimewa lah. Perogol bersiri, pembunuh bersiri. Tapi kalau orang sesekali masuk kan, rekod pertama kali, mungkin kesilapan dia apa semua. Jadi benda ni adalah pertimbangan. Tapi kau nak kaitkan juga, kau kata akta ni dibuat hanya kerana nak masukkan Najib dalam rumah, nak selamatkan Najib. Ini pandangan-pandangan jahat. Prasangka jahat yang ditimbulkan. Kalau kita fikir logik, kalau betul Anwar tu nak selamatkan Najib, tak perlu nak buat akta pun. Tak perlu susah payah pun. Sampai setahun lebih nak fikir buat akta ni. Kalau betul Anwar ni jenis nak guna kuasa dia, kalau betul Anwar nak campur tangan urusan mahkamah, nak gunakan kuasa dia, tak perlu buat akta pun. Boleh je dia arahkan sekarang ni. Hakim-hakim, angkat telefon je. Kan? Angkat telefon je. Ataupun dia arahkan pegawai negara buat sesuatu, tarik kes ke apa ke. Ataupun dia berada, dia meletakkan diri dia sebagai masa dia menteri wilayah itu lagi. Ingat kan, mula-mula Anwar jadi menteri wilayah. Kan?
Sebelum dibagi kepada Dr. Zaliha, dia Menteri Wilayah. Boleh je dikekalkan diri dia sebagai Menteri Wilayah, dan Menteri Wilayah berada dalam lembaga pengampunan. Anwar berada dalam lembaga pengampunan. Sebab dalam lembaga pengampunan ni salah satunya adalah mesti Menteri Wilayah. Mesti Menteri Wilayah. Jadi Anwar waktu jadi Menteri Wilayah itu hari, boleh je dia jadi Menteri Wilayah. Dia berada dalam lembaga pengampunan. Waktu lembaga pengampunan tu dia gunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Wilayah. Boleh jadi nasihat beragung bagi bebas ya Najib. Kan? Tapi kenapa dia tak berlaku, saudara? Kan? Dia tak jadi Menteri Wilayah waktu itu sebab dia nak tunjuk kepada rakyat bahawa dia tidak mahu dia dianggap menggunakan kuasa dia dengan mudah untuk membebaskan seseorang. Sebab dia diangkat menjadi Perdana Menteri bukan tujuan dia untuk bebaskan semua orang dalam penjara. Kan? Kita pun menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Kita nak dia jadi Perdana Menteri, bukan kita nak dia membebaskan semua orang yang bersalah dalam penjara. Tak. Kita bukan itu matlamat kita. Kita nak dia melakukan reform. Kita nak dia melakukan reformasi. Kita nak dia melaksanakan keadilan. Kita nak dia lawan segala kezaliman. Dan inilah bentuk keadilan yang cuba ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim. Maknanya kalau kau dibawa ke mahkamah, kau bela diri kau, hak kau nak bela diri, kan? Aku tak campur. Kalau engkau ada hak untuk nak buat pengampunan, proses jalan. Sebab itu Najib ni di antara yang masuk penjara yang awal mendapat proses pengampunan. Sebelum ini banyak proses pengampunan. Ya, kita masih ingat Dato' Harun Idris, orang politik lah. Ya, Dato' Harun Idris, bukan Menteri Besar Selangor dulu. Kemudian apa lagi? Dato' Mokhtar Hashim, ya, kes bunuh Dato' Taha. Bukan sikit-sikit kes lah, kes bunuh Dato' Taha. Masuk penjara dihukum mati. Mereka memohon lembaga pengampunan dan mereka berjaya dalam lembaga pengampunan. Tapi mereka masuk penjara bertahun-tahun baru proses lembaga pengampunan berjalan. Bertahun-tahun duduk dalam penjara barulah proses itu berjalan. Tapi dalam kes Anwar Ibrahim ini, dia bukan kiranya aku ni dah Perdana Menteri, nak hantar proses lembaga pengampunan, tak ada. Duduk tu 4-5 tahun dulu penjara. Aku dah kena berpuluh tahun, belas tahun aku duduk dalam penjara. Okey je. Tiba-tiba kau masuk nak sampai setahun nak minta lembaga pengampunan. No. Masuk dulu dalam. Anwar tak buat macam tu, saudara. Walaupun dia kena lebih pada tu. Zaman dia tak ada orang nak peduli pun lembaga pengampunan ni. Dia dapat lembaga pengampunan pun waktu kita dah menang kerajaan. Sebab itu manifesto kita. Mahathir suka tak suka, Mahathir kena proses. Jadi aku nak bagi tahu penyokong Mahathir yang selama ni kata Anwar ni patut terima kasih dengan Mahathir. Mahathir lah yang memproses pembebasan dia. Lembaga pengampunan, silap. Kan, tak ada Mahathir pun benda ni akan berlaku. Sebab itu manifesto kita Parti Harapan. Kita jadi kerajaan, kita akan bebaskan Anwar kerana kita tahu Anwar itu dizalimi tapi melalui proses. Lembaga pengampunan terpulang belagung lah. Dia berkuasa mutlak. Kan? Kalau kita semua 100% dalam lembaga sokong pun, tapi kalau Agong tak bagi lah. Kuasa mutlak dia Agong. Dia pengurusi lembaga pengampunan. Jadi macam mana kita nak brief dengan Agong? Itu atas lembaga pengampunan lah. Nak menasihati Agong. Tapi Agong tidak tertakluk dengan apa saja yang kamu putuskan dalam lembaga pengampunan. Dia ada kuasa mutlak dia. Kalau dia buat keputusan yang bercanggah dengan lembaga pengampunan, keputusan dia masih sah. Kerana dia dilindungi oleh perlembagaan. Itu kuasa Agong. Kan? Jadi sebab itulah bila orang Mahathir kata apa, Anwar tak terima kasih, Mahathir bebaskan dia. Siapa kata Mahathir bebaskan dia? Mahathir pun jadi Perdana Menteri Agong lantik. Kan? Lembaga pengampunan atas Agong Mahathir tidak ada kuasa lebih pada itu. Dia terpaksa, dia suka tak suka, dia terpaksa proses. Sebab itu adalah manifesto kita dalam Pakatan Harapan. Tapi sebelum itu, berapa tahun dia masuk? Kalau lembaga pengampunan tak bersidang pun waktu Anwar Ibrahim dulu, dia tetap akan dibebaskan. Tinggal berapa bulan je lagi. 2-3 bulan je lagi, saudara. Kalau lembaga tak proses pun, Anwar akan dibebaskan juga dan tempoh 2-3 bulan. Sebab dia telah menghabiskan masa tempoh dia dah lebih separuh. Kalau berkelakuan baik dalam penjara, separuh. Dia dapat pengurangan. Dan kalau lembaga hari itu, waktu lembaga tak bagilah, contoh, tak dibuat lembaga pengampunan, dalam masa 3 bulan, nak keluar. Sebab tempoh dah sampai. Tapi oleh kerana itu adalah manifesto, maka Mahathir kena melakukan. Kan? Kena proses, memulakan proses lembaga pengampunan.
Jadi bila Anwar jadi Perdana Menteri, dia tidak lakukan apa yang pernah orang lakukan pada dia. Kan? Berapa ramai Perdana Menteri sebelum ini yang memproses lembaga pengampunan, mereka tak akan proses segera. Mereka akan akan masuk dulu 3 tahun penjara. Baru layak untuk nak dapat pengampunan. Bagi Anwar tidak. Bukan kerana namanya Najib. Bukan kerana namanya Najib. Bagi Anwar, dia tengok peraturan dan undang-undang. Dalam undang-undang apa dia? Hak seseorang banduan yang telah dimasukkan penjara, apa hak dia? Kan? Bila tengok undang-undang, ada hak untuk mengemukakan pengampunan. Bila tempoh, tidak dinyatakan tempoh. Tak ada kata mesti setahun 1/3 ke 2/3, tak ada. Yang berlaku selama ini itu adalah adat. Perdana Menteri sebelum ini, kelazimannya macam itu. Habiskan masa penjara dulu 1/3 ataupun duduk dulu dalam penjara. Habiskan masa 1/3 dulu, baru buat lembaga pembangunan. Itu bukan undang-undang, itu kelaziman yang dilakukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Bagi Anwar, dia tak nak buat yang macam itu. Dia nak ikut undang-undang. Sebab undang-undang inilah menentukan hak bagi seorang banduan. Jangan nafikan hak dia. Kan? Bila cek undang-undang, tak ada pun yang mengatakan kena masuk 2/3 penjara ke 1/3, tak ada. Kan? Boleh kemukakan oleh waris kepada yang ditahan, dia penjarakan. Maka Anwar kata submit lah. Undang-undang membenarkan. Bukan dia yang buat undang-undang itu. Undang-undang dah lama wujud. Cuma Perdana Menteri sebelum ini tak nak buat. Kan? Maka proses. Bila proses berjalan, Agung buat keputusan. Sama lah hari ni. Hari ni proses berjalan satu NDB. Tak perlu Anwar campur tangan. Jadi tak perlulah Tifakoya nak jadi nak provok Anwar Ibrahim. Kan? Nak minta Anwar buat statement awal-awal. Kan? Dia sebenarnya nak perangkap Anwar Ibrahim sebenarnya. Dia buat provok macam tu supaya bila Anwar buat statement, dia kan salah ke Anwar Ibrahim. Tengok dia kata Anwar, hakim belum putuskan lagi, dia dah bagi tahu dah. Dia tidak bersetuju supaya Najib dibebaskan. Betul orang UMNO akan marah pada Anwar. Ini tujuan dia. Supaya penyokong-penyokong Anwar, penyokong Najib dalam UMNO akan marah kepada Anwar Ibrahim sebab Anwar tak nak campur tangan. Ini matlamat Latifah Koya. Sebab itu kita nak beritahu ahli UMNO. Ya. Kita nak beritahu ahli UMNO. Sama ada Najib bebas atau tidak bebas, dia bukan bawah pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan bawah pengaruh dia. Sebab Anwar ni saudara, kan? Kalau Najib bebas pun, maka Najib dibebaskan daripada pertuduhan. Kalau Najib bebas pun, Anwar akan kena. Tetap dia akan kena. Najib masuk, akan kena juga. Anwar akan kena juga. Kalau Najib dibebaskan, Papak dia kata apa? Campur tangan Anwar. Anwar yang bebaskan Najib. Anwar mempengaruhi hakim untuk membebaskan Najib. Pasal geng dia. Itu kalau Najib bebas. Kalau Najib sudah dalam pula, geng-geng Najib ni pula kata. Geng-geng yang berada. Tengok Anwar. Dia seronok tu. Najib kena sangkut. Anwar takkan bagi Najib keluar, dia kata. Sebab dia takut Najib akan bersaing dengan dia. Tak jadi Perdana Menteri akan datang. Najib akan bersaing dengan dia. Jadi Anwar akan tentukan Najib dalam penjara. Pak tak akan cakap macam tu. Jadi saya nak bagi tahu saudara bahawa apa pun keputusan esok tentang Najib, tetap Anwar akan jadi bahan. Sebab itu yang Latifah Koya keluarkan statement macam ini. Persediaan untuk dia memainkan isu sampai keputusan esok. Apa pun keputusan, Anwar akan tak menjadi bangsa. Itulah saya katakan, kurang nasib baiknya orang yang bernama Anwar Ibrahim ini. Dia buat baik, orang kata macam-macam, dia buat tak baik lagi lah. Kan? Yang tak buat jahat pun dia akan reka seperti seolah melakukan kejahatan. Macam mana lebay duk tuduh dia selama ni kan. Tak makan gaji tapi mungkin makan allowance. Tak makan gaji tapi mungkin ada transfer dalam akaun. Tetap juga saudara. Ambil gaji pun disebut. Kalau Anwar ambil gaji, dia kata apa? Dulu kempen kata tak nak ambil gaji tapi ambil juga. Dia kata juga. Dia tak cerita pasal semua menteri kena potong 20%. Dia tak cerita. Yang itu tak boleh cerita, biar rakyat tak tahu, dia kata. Kalau boleh biar rakyat tak tahu. Menteri-menteri kabinet potong 20%. Menteri-menteri dan keadilan, lagilah.
tambah lagi 20%, potong untuk parti. Maknanya siapa ahli parlimen diberi keadilan, ahli parlimen diberi keadilan, yang dalam kabinet mereka dah hilang gaji dia 40%. Hampir separuh mereka hilang. Pertama 20% untuk kerajaan potong, 20% lagi untuk parti. Mana setiap bulan mereka hilang 40%. Kerajaan hilang, mereka menteri hilang 40%. Kaki tangan awam pula naik gaji 15%, 35% dan 40%. Itu beza dia, ketimbang bagaimana menteri-menteri kerajaan paduan ini mereka mengorbankan sedikit gaji mereka kerana untuk nak menaikkan gaji kaki tangan awam, untuk menambah peruntukan kepada rakyat, STR dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Tapi bagi lebay, mereka tetap juga mengatakan kerajaan ini zalim. Kerajaan ini tidak sehebat mereka. Tidak ada ketulusan. Bagi lebay macam tu, saudara. Buat macam ini pun tak elok, tak buat lagi dia kata. Kan? Sebab mereka dah tidak ada idea lagi. Tak ada modal lagi nak sambang. Kan? Termasuklah walang-walang sekali. Walang-walang pun samalah macam dia. Macam pimpin mereka. Tak ada telur. Bercakap, berkokok dekat luar, hebat. Kan? Nak berdepan, tak ada. Tak percaya, cuba tengok ni. Request ni. Mana ada? Mana ada walau minta? Tak ada. Tapi kalau saudara tengok kat komen tu, oi, kat komen bukan main, saudara. Kat komen ni, nak cakap runtuh langit dia orang komen. Kan? Tapi bila kita buka request, ajak naik, tak ada. Sebab ahli parlimen dia macam tu. Kan? Hari ni kita tengok pada tadi. Kan? PMX ada. Kita tengok kat barisan depan. Ada tak apa-apa yang lebay tu? Yang selama ni berkokok kuat ni. Taki Udin tu yang ada pun. Yang lain hilang. Hadi lah cerita lah. Parlimen bukan sekolah. Parlimen diperbuat daripada batu. Batu diperbuat daripada... Kalau itu dia pandai lah. Suruh dia beritahu. Beritahu Haji Hadi tolong buat puisi sikit tentang parlimen. Macam dia buat puisi tempe tu kan. Cakap lah. Parlimen ni buat daripada apa? Kan? Untuk apa parlimen ini? Suruh dia buat. Kalau nak tak kerti nak berucap dalam parlimen, baca puisi je lah. Sebab itu kepandaian kau. Ada naik? Kalau tak ada, saya dah tutup setakat ni. Isu bendera tu semalam saya dah ulas dah. Cuma kita sentuh sikit tadi. Dengan walau ni kalau kita cakap isu bendera ni banyak kali pun mereka bengap juga, saudara. Kita bawa lah contoh macam-macam kan. Macam-macam kita tengok kat TikTok, kita buat contoh bagi bukti kat walau kan. Kat negara luar, tengok kat tembok besar negara China tu, sepanjang Ganjil Gemilang letak oleh rakyat Malaysia. Kat tembok besar negara China tu. Dia bilang tak ada pula rakyat China bangkit. Ada rakyat China bangkit. Nampak bendera Jalur Gemilang dekat negara mereka ada. Mengamuk rakyat China tu. Lancau lah. Tak ada Cina bangkit. Sebab dia orang bertamadun. Kat kota London, bila kita nyambut hari kebangsaan, ada pelajar-pelajar Malaysia, rakyat Malaysia berhimpun beberapa orang kat negara Malaysia. Kota London. Kat jalan-jalan raya dia orang. Ada masalah-masalah situ bising mengatakan rakyat Malaysia ni tidak menghormati mereka. Ada? Tak ada. Sebab mereka ada tamadun. Kan? Mereka bertamadun. Tapi bila berlaku kat Malaysia, kan? Bila berlaku kat Malaysia, bendera China je pelik tu. Kalau bendera Thailand ada dekat Terintan tu, kan? Pelajar-pelajar Thailand dekat bendera dia, Vietnam. Mereka tak fokus dengan bendera China. Walau ni macam tu, saudara. Bab itu dia cukup anti dengan China. Tapi bila dia ada satu projek, tak ada orang Melayu sanggup buat, China juga dia cari. Tu Terminal Bas Kelantan tu. Alasan dia, tak ada kontraktor Bumi Putra yang mampu nak buat. Memang tak ada lah. Kan? Sebab yang sekarang ni Bah Madani, kau nak makan projek tak boleh. Bila tak boleh makan projek, banyaklah cakap dengan Bumi Putra tak nak ambil. Kita tak kata semualah. Kan? Selama ni cakap Bumi Putra ambil projek, nak dapat duit. Kan? Makan harga. Kali ni Bah Madani, siapa nak makan duit haram, memang sorry lah. Siapa ada kontraktor yang selama ni hidup dengan hanya makan duit haram, bawah Malaysia Madani, mereka tak boleh hidup. Kan? Orang dah biasa makan duit haram, untung sapu juga. Tapi yang lain sapu juga. Bagi Anwar, engkau kontraktor apapun, kita kerajaan tu tak bagi kau untung. Kerajaan cuma tak bagi kau sapu duit rakyat je. Untung ambil lah kau mereka. Yang berat lah dapat untung.
Tapi selama ni untung pun sapu, harga kau makan harga tertinggi supaya kau dapat masuk duit. Untung kau dapat kali ganda. Kualiti yang kau tunjukkan, tu jalan pecah, jalan retak. Sebab apa? Tak ada kualiti. Kan? Sebab duit banyak habis, masuk poket. Sebab itu bila nak buat terminal di Kelantan tu, tak ada. Menteri Besar kata, tak ada Syakal Putra yang sanggup buat. Last sekali ambil kat China. Negara China. Boleh pula. Kan? Tak ada ke keraguan? Kan? Bagi kepada komunis, yang kamu kata komunis tu, boleh pula. Habis yang tu je boleh bantu. Kan? Tak pasal terima lah. Tak pasal terima lah. Ladang Musang King ke, tanah ke, boleh bagi China, tak masalah. Tapi, bendera tak boleh. Berlaku dekat Pulau Pinang, apa pun berlaku Pulau Pinang, kan? Melibatkan dengan China, tak boleh. Ni perangai lebay. Nak beritahu. Kan? Tempat dia, tak apa. Dia Terengganu. Kan? Berkibar bendera Israel dekat Terengganu. Ada kita nampak walaupun berdemo kat Terengganu? Tak ada, pasal negeri dia. Bendera tu bukan negara China, negara Israel tu. Kan? Orang yang duduk hentam orang Islam di Palestin, yang sampai sekarang ni tak sesudah lagi. Tambah teruk dia lakukan penindasan, kezaliman kepada umat Islam di Palestin. Israel ni, kita pun tak ada hubungan diplomatik pun dengan Israel. Tapi berkibar bendera dekat Terengganu. Ada walaupun berdemo. Ada baca kunut nazilah kat Terengganu? Tak ada. Sebab apa? Negeri dia. Negeri dia. Dia Pulau Pinang kita boleh. Dekat negeri dia, saudara, tak kisah dah. Naik suara dalam buat bendera pun dia tak masalah. Dekat negeri dia. Kan?